Adab ikut salat sunat tarawih ni ikut pada mula sampai habis. Kan? Ni alhamdulillah ramai datang sini. Wih, sini lambik wih, ada satu tampik macam ni ECRL. Pukul 9 suku, tapau siap dengan doa sekali. Ramai lah yang datang. Ramai lah weh. Itulah aku dah cakap. Ramai orang datang sini, kita tak tahu. Yang ramai-ramai ni tak tahu yang imam tu dah popular tahun lepas. Jadi dia dah diimport pergi masjid lain. Yang tinggal imam lama. Allahu Akbar. Wih, batu kena surau weh dia. Macam salah ya. Yolah kau dengarlah dulu sampai habis. Dia pun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum ni dalam hati confirm salah surau tu. Habis bagi salam, tak boleh jadi ni weh. Ini baru isyak ni, belum tarawih. Jangan naklah laju nak pergi mana. Dia kalau boleh nak cari imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Bagus imam ni. Ini imam kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Azmi selaku pengurusi acara pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah malam ni saya sampai di bumi Matin. Alhamdulillah ramai malam ni. Seronok tengok kan suasana, walaupun tinggal berapa hari lagi nak raya. Tu nampak biasa mood raya tu semua biasa potong tu kan. Alhamdulillah orang sini dia tak fikir nak raya kan, tak fikir puasa je kan. Bulan yang mana bulan yang Allah Ta'ala bagi kita peluang dan ruang sebagai tanda kasihnya Allah pada kita. Kita masih lagi hidup pada bulan Ramadan Al-Mubarak ni kan. Tandanya kita malam tadi terlelap pun terlupa nak minta supaya hidup lagi pagi ni, tapi pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa lah, kenapa hidup lagi? Tak ada. Malahan ramai juga yang terlupa untuk mensyukurinya kan. Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kat kita. Ayat yang selalu kita sebut tiba-tiba dah hujung Ramadan macam tu. Macam baru hari tu raya dah puasa balik. Tiba-tiba kan. Masa cepat berlalu menunjukkan apa? Menunjukkan nak mati. Bukan kata dah tua dah, nak mati. Termasuk yang bercakap ni. Sebab masa terlalu pantas kan? Itu sebabnya dalam kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali itu melarang umat Islam ni memanjangkan cita-cita dia. Kita panjang cita-cita kan. Mana ada, tak adalah kan? Mana ada panjang cita-cita. Kita tak perasan kadang-kadang kita panjang cita-cita. Nabi sebut kalau kamu hidup pada waktu pagi, jangan cita-cita hidup pada waktu petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Hidup malam lah, jangan cita-cita hidup esok kan. Tapi rasa tak ada macam tu. Memang kita rasa tak ada, tapi tanpa kita sedar kita tempah baju raya
Bila tempah baju raya tu dia siap cakap tu, pagi raya aku pakai baju ni. Hush, buntang mata orang. Soalannya confirm ke hidup lagi pagi raya tu. Betul. Yang tu tak perasan. Kau tengok tahun depan aku beli rumah besar macam mana. Belum tentu hidup tahun depan. Esok pun belum tahu. Kejap lagi pun belum tahu lagi. Nampak tak? Jadi tu sebabnya banyak penceramah bulan Ramadan ni dia bawa tajuk andai ku tahu ini Ramadan yang terakhir. Kan? Termasuklah tuan guru kita Datuk Seri Haji Abu Hassan Al-Hafiz. Allah Ta'ala sayangkan dia. Tak beberapa hari nak Ramadan dia dah pergi meninggalkan kita. Ni kan pula kita yang confident hidup sampai raya. Macam mana? Cek nafas. Rasa sempat raya ni. Belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Kan? Tu sebabnya Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kat kita, ambillah peluang tu. Kita nak kena ubah. Kadang-kadang yang ibu-ibu dia semangat bagi tahu anak dia. Nak esok kita puasa tau. Tengok ibu-ibu. Lah tak boleh makan lah. Tak apa, rezeki Allah bagi malam banyak makanan waktu berbuka. Tapi kalau siapa tak puasa tak boleh nak buka puasa dengan ibu. Ya ke bu, macam tu nak puasa lah itu ibu. Ada setengah ayah tu pula dia nak sedih. Nah, hari ni last kita boleh makan. Besok dah puasa. Bapaknya pula kan perangai kan. Tu kena ubah tu. Kena jadi gembira pula. Kan? Hari last tarawih. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dia sujud tu, terus apa kata sebaklah imam. Sedih imam tu. Makmum-makmum pun ada yang cuba kalau dekat Malaysia. Makmum mula dia dah. Dah mula dah. Kau bagilah salam dulu, lepas tu kau nak melalak lah. Tak, kan? Tu sebabnya tune gitu. Jadi kenapa kita puasa ni? Kenapa kita puasa? Pertama sebab Allah suruh. Kan kita ingatlah ayat tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu dah ayat tu. Kan Allah Taala suruh kita puasa seperti mana orang yang diwajibkan ke atas seperti mana orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya Allah Ta'ala dah siapkan dah platform ruang untuk kita. Tetapi bertakwa atau tidak terserahlah kepada kita. Itu sebab orang tanya saya, apa persiapan untuk puasa ni? Kan? Macam mana orang nak pergi Mekah, pergi Madinah, nak pergi umrah haji, sama ya. Orang nak menyambut puasa sama tak? Cuba tengok. Orang nak pergi umrah, pergi haji, pertama dia buat apa? Yang dia sibuk. Bila nak kenduri. Hari tu nak puasa kita pun sibuk kenduri. Sama. Kedua, sebelum nak sampai Ramadan, apa perbincangannya? Apa yang dia buat? Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Tu sebab sebelum sampai Ramadan kena minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Sebab apa? Macam contoh kita lah, air botol mineral kita, air minuman kita yang kita bawa ke sana kemari tu. Bila dah habis air tu, sebelum nak isi air yang baru, kita kena cuci dulu. Bilas dulu sebelum isi air baru supaya kualiti air itu baik. Macam tu juga cuci hati kita ni sebab nak sampai bulan Ramadan. Macam tu lah. Dan bila kita dah cuci hati, sayang nak dirosakkan apa yang kita dah cuci. Semangat kita beribadah. Apa lagi? Sebelum pergi umrah, pergi haji, minta maaf dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, saudara mara. Minta maaf banyak, minggu depan aku nak pergi Mekah ni. Ayolah, samalah kita. Cuba tengok sehari sebelum puasa itu, berselirat WhatsApp, Ramadan tiba lagi. Di kesempatan ini menyampah semua kopi belakang. Tak ada betul ikhlas ada kan? Cubalah type sendiri kan. Kemudian apa lagi? Sebelum nak sampai Ramadan, kita siapkan apa? Yang sama lah dengan orang pergi umrah haji. Orang nak pergi umrah haji, dia siapkan duit tambang, dia siapkan duit belanja. Macam tu juga dengan Ramadan. Pergi tukar duit. Envelope tahun lepas kan banyak lagi, isi dia tak ada. Kan? Pergilah keluar duit kat bank tu, cucuk simpan, masukkan dekat dalam envelope tu siap-siap. Itu sebabnya kita bulan Ramadan ni lah yang kita nak sedekah banyak-banyak. Kan? Jadi duit ni dah standby. Tu sebab duit raya nak bagi pun bagi time bulan Ramadan. Mak, Alung dah bank in dah duit raya kat mak.
Oh, 28 Ramadan. Baru 28 Ramadan kau dah bagi, tak sempat raya. Mak, bagi bulan Ramadan lagi besar pahalanya. Oh, mak ni pula cakap, maknanya pagi raya dapat lain kau. Tu yang susah tu kan. Oh, jadi maknanya tinggalkan sikit syarat untuk pagi raya. Jangan bagi semua. Kan? Jadi itu sebabnya. Nabi sendiri pada bulan Ramadan, Jibril kata, tidaklah aku melihat Muhammad itu paling cepat bersedekah pada bulan Ramadan lah, malahan lebih cepat daripada angin yang dikirim. Itu sebabnya malam ni awal-awal lagi nak lancarkan tabung ni. Kan? Supaya kita sama-sama dapat bersedekah. Sama kita, Allah Ta'ala bagi peluang dan ruang kat kita untuk menyumbang kepada tempat ni. Kan? Mudah-mudahan boleh mampu untuk bantu penyelarasan penyelenggaraan matin ni. Jadi sebelum saya meneruskan ceramah saya dengan ini melancarkan pelancaran tabung sumbangan infak derma untuk matin ni. Jadi kepada anak-anak petugas-petugas yang dipersilakan, sebab kita bantu untuk program pembangunan dekat sini lah, insyaAllah. Tompek ni pun makin okey tuan-tuan. Jangan risau, Allah Ta'ala bagi ganti. Kan? Allah Ta'ala bagi ganti. Sebab banyak kelebihan tuan-tuan buat sedekah ni kan. Kalau kita bagi itu melapangkan rezeki. Dalam hadis yang lain Nabi sebut dapat memanjangkan umur kan, panjang umur, murah rezeki. Begitu juga dalam satu hadis yang lain Nabi sebut dapat mengelakkan, menjauhkan kita daripada bala dan musibah. Itu sebab ulama dulu-dulu cakap kalau kita keluar lah, kita nak bermusafir, lalu ke masjid, lalu dekat surau, berhenti sekejap, sumbek duit dalam tu, insyaAllah mudah-mudahan selamat perjalanan kita. Itu kan. Ini lalu memang 10-20 masjid lalu sepanjang perjalanan kan. Kadang-kadang ada berhenti terkoncing, betul sambung balik, sabarlah aku kan. Jadi makna sumbanglah tuan-tuan, jangan risau. Kalau tak ada duit bagi jam tu kan. Mana yang ada lah handphone tu, kalau nak bagi pun boleh format dan siap-siap. Tahulah nak jual kek kedai Cina masuk kan. InsyaAllah tuan-tuan bagi tuan-tuan ya. Bulan Ramadan dia sebenarnya benda ni kira kalau dah biasa tu dia ringan tuan-tuan. Bulan Ramadan ni banyak ringan bulan puasa ni, insyaAllah kan. Jadi bulan Ramadan ni kan, selain daripada kita ni menyuburkan perasaan takwa ni, kita juga dapat menyuburkan perasaan kasih sayang, simpati, tolak ansur. Bulan Ramadan, bulan lain tak ada sangat, tapi bulan Ramadan ni kan? Bulan puasa asyam. Apa maksud asyam? Maksud siam selain pada Thailand. Apa maksud siam? Dah dokek mana kan. Asyam ni kalau ikut Ibnu Manzur perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Nampak? Nak cerita takwa. Makan, minum, faham, nikah. Tak boleh nikah ke bulan puasa ni? Boleh. Elok bona langkah penjimatan. Akad nikah akan berlangsung pada waktu zuhur, dan jamuan akan berlangsung pada waktu sahur. InsyaAllah tak ramai orang jimat belanja. Saudara-saudara pun tak datang, baik dan sahur ke rumah kan. Tapi maksud tak boleh nikah tu adalah perbuatan orang bernikah tu. Tu maksud Ibnu Manzur kata tu kan. Siang-siang buta kan. Siang-siang buta sibuk. Dia tanya, Ustaz, kalau kita tengah tu lah kan, kita buka kahwin tak pandai bajet lagi, tiba-tiba dengar azan cana kan, dia tanya kan. Ada yang tanya tu, saya pun tanya balik, kau dengar tu azan zuhur ke asar? Dia kata kan, subuh lah Ustaz kan. Berhenti, tu jawapannya. Kau dah dengar tu berhentilah. Jangan kau dengar Allahu Akbar sikit lagi, jangan. Tu kau bayarlah kan. Itu tajuk lain tu. Dan berbicara, makna jangan kita cakap benda-benda yang bukan-bukan kan. Bulan puasa ni nak latih diri kita, bukan kata bulan lain boleh, tapi makna nak latih diri kita ni cakap benda-benda yang baik, banyakkan zikir, mengaji. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu yang kita zikir tu
Kan lepas sembahyang zikir, tak ada masalah tuan-tuan. Kan begitu juga dalam bulan Ramadan ini, bulan yang panas terik ini, mengajar kita untuk kawal hawa dan nafsu kita. Sebab hawa dan nafsu ni berpengkalannya di perut. Berpengkalan di perut. Kontrol perut kita ni supaya tidak terlalu kenyang. Masalahnya kita siang boleh kontrol. Bila buka puasa balas dendam. Dia pandang mutabak tu semacam, kau siap kau mutabak dah. Kau macam tak puas hati dengan aku. Wahal dia bercakap dengan diri sendiri tu. Kan? Roti John seorang sebatang. Bila makan dia rap langsung tersandar macam tu kan. Langsung tak nampak macam tu. Tuan-tuan ni okey ni. Tuan-tuan berjaya sampai tarawih itu hebat tu. Ada orang tersandar dah tak nampak jalan pergi surau pergi masjid tak nampak. Bini dah siap pakai telekung dah. Bang, tarawih. Dia macam tu dah tangannya. Dia tak dapat nak cakap dah. Ya tuan-tuan, jangan main. Itu sebab Imam Al-Ghazali kata, orang yang terlalu kenyang akan ditimpa oleh 5 penyakit, 5 perkara. Apa dia? Yang pertamanya, dia akan mudah ingkar kepada Allah. Imam Al-Ghazali kata, bila perut terlalu kenyang. Yang kedua, dia tidak akan mengasihani orang lain. Yang penting dia kenyang. Yang ketiga, hatinya susah nak diresapi hidayah dan benda-benda baik. Bila dia tengok orang sedekah, orang tu sedekah lah, biarlah dia, aku tak apa, dia tak kisah lah. Yang keempatnya, dia juga akan kata-katanya tu tak pernah nak jaga hati orang kan, cakap main lepeh ya. Dan yang kelimanya, dia akan senang dihinggapi penyakit. Itu sebabnya kontrol nafsu. Waktu Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah Ta'ala tanya nafsu tu, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, aku, kau. Sombong tak sombong lah. Lepas itu Allah Ta'ala perintahkan agar dibakar dengan api selama 100 tahun. Dah bakar 100 tahun, bawa keluar balik. Allah tanya balik, kau siapa, aku siapa? Aku, kau. Sombong gitu. Letak pula tampik sejuk 100 tahun, bawa keluar balik, aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Sombong lagi. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan supaya dilaparkan nafsu ni selama 100 tahun. Jangan tanya saya nafsu ni makan apa, tak payah jawab terus. Tapi tahu dia dilaparkan. Lepas 100 tahun bawa keluar balik, aku siapa, kau siapa? Barulah dia jawab, sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau Tuhanku. Maknanya nafsu ini kalah dengan lapar. Kan? Jadi itu sebab bulan puasa ni biasa relax gitu. Kan? Ada orang tu dia bulan puasa tu dia kontrol betul. Cakap pun tak bercakap dah. Memang senyap ya, sebab dia tidur. Ada. Sampai subuh tidur sampai zuhur. Bini kata, "Bang, zuhur dah, bang." Zuhur dah. Bangun sembahyang zuhur. Terlalap kat sejadah sampai asar. Dia boleh tidur kat sejadah tu sampai asar. Bang, asar dah bang. Asar dah. Kejapnya. Bangun pula sembahyang asar. Lepas sembahyang asar dia naik atas katil balik tidur. Bang, dah nak berbuka ni. Buka dah. Tu yang dia duduk dekat meja makan tu, dia pegang buah tamar tu. Allah. Yang bini tanya, "Bang, apa kono bang?" "Tak lah, sekarang ni puasa tak rasa, tiba-tiba dah berbuka tu. Dah kerja kau membuta tang pagi, memanglah tak terasa." Kan? Cuba kita ikut macam Nabi. Tak, Nabi lagi kuat Nabi beribadah. Lepas asar lagi kuat Nabi beribadah, sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Kan? Kenapa kita tak boleh makan? Langsung tak boleh makan? Tu dia. Kira puasa kita ni puasa yang Allah Ta'ala dah tentukan daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Ada setengah orang tu, saya tak sebut kaum, saya tak sebut agama, tak sebut bangsa. Ada setengah orang puasa, dia puasa tapi boleh minum air. Ada orang tu lah dia puasa tapi boleh makan sayur je. Yang lain tak boleh makan. Ada orang lah puasa start lepas malam baru start. Tu cenekir nama tu, mengelat nama. Kan? Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya segala amal kebaikan
Allah Ta'ala akan berikan segala amal kebaikan dilakukan oleh manusia ni, Allah akan berikan ganjaran antara 10 kali ganda hingga 700 kali ganda, kecuali puasa. Allah Ta'ala beritahu, puasa aku sendiri akan memberi ganjaran. Kenapa tidak? Kerana mereka meninggalkan nafsu dan syahwatnya kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan dikurniakan 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan juga kegembiraan ketika menemui Rabbnya. Mana kau mati bulan puasa tu riang betul lah. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Jangan sesaja kau arah mulut tu kau kayak orang okey lah, jangan. Di sisi Allah wangi betul, kan? Beza ibadah puasa dengan ibadah lain. Kita tengok macam kita masuk dalam masjid, kita masuk, kita nampak orang Allahu Akbar, kita tahu dah dia semayang. Kita nampak ada satu meja dekat kedai tu, dekat lorong-lorong tu, kita dekat dekat pasar raya tu, nampak orang buka meja, ada seorang tu pakai kopiah, dia hulur duit, lepas tu dia salam macam ni, oh dia bayar zakat, kita tahu. Kemudian kita nampak dekat airport tu, orang tu tarik beg besar-besar pakai kain ihram, oh ni pergi umrah, pergi haji, tahu. Tapi puasa tak ada siapa tahu. Muka ponek sama, tapi kita tak tahu yang kalangan tu ada yang tak puasa. Aduh, kita tak tahu. Allah jualah yang maha mengetahui kita puasa tahap mana. Kita termakan tu sebab diampunkan, tak sengaja. Allah yang tahu kita tipu orang lah, termakan, aku tak tahu. Manusia kita boleh tipu, tapi Allah tak boleh tipu. Termakan dan tertambah pula. Contoh, dia bukan makan ni, siap menambah tu. Tak nampak macam kelakar, tapi benda tu berlaku, kan? Dia tak sengaja, dia terasa nak pada hari-hari awal puasa. Saya sendiri dulu, kan, hari pertama puasa dulu, bukan saya lah, hari pertama puasa tu saya di rumah saya bagi kopok amplang yang Sabah tu. Bang, suap anak ni, sian anak lu makan gini. Saya pun suap dia dengan istiqamahnya. Masuk kat dia, masuk saya. Digili-gili, suap dia, suap saya, suap dia, suap dia. Tengah suap, isteri saya nampak, abang tak puasa ke? Ya Allah, kau tunggulah aku minum air dulu, saya kata. Saya kata, tak boleh kau tunggu kau minum air dulu kau, kan? Sampai kau potong, tuan-tuan, rasa amplang kayak takak tu, kan? Masa tu pagi, kan? Sebab tak sengaja Allah Ta'ala tahu, kan? Siapa kita nak tipu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu sebabnya ayat tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita nak kerja takwa ni, kan? Sayyidina Ali kata ada 4 latihan takwa. Pertama, khauf Rabbul Jalil, takut kita pada Allah. Beza takut dengan Allah dengan takut dengan orang, takut dengan makhluk, beza. Takut dengan rimau, nampak rimau takut, rimau tu dah tak ada, kita tak takut dah. Takut dengan Allah sepanjang-panjangnya kita menjaga semua yang kita ada ni. Jaga lidah kita, tak cakap benda yang merapik-rapik yang bukan-bukan. Kita tak kutuk orang, kita tak fitnah orang, dan juga kita tak menyentuh pribadi orang. Yang disebut sebagai ribah tu. Ribah dan fitnah. Fitnah cakap benda yang tak betul. Ribah cakap benda betul, tapi kalau orang tu dengar, barangkali orang tu kecil hati. Apalah orang tu pakai baju tak kono passion dengan kainnya. Contoh, lah tudung ni orang tak pakai dah tudung macam ni. Fashion sekarang orang pakai tudung saji, contohlah kan, mana tahu zaman tu sampai pula, kan? Apalah dia pakai baju dia dah kusam, tak payah. Itu sebab berhenti mulut kita bercerita pasal orang. Itu sebab Samsul Debat nasib baik dia keluar daripada belakang. Kalau keluar daripada sana tadi heboh orang, tinggi ya, tu ribah kat tu, kan? Jangan main-main. Ada seorang perempuan Badui datang jumpa dengan Nabi, cerita masalah. Kemudian bila dia balik je, Aisyah kata, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Nabi kata, sesungguhnya engkau sedang membuat ribah. Nampak? Cerita fizikal orang tak boleh. Tapi saya dah lama maafkan, tuan-tuan, jangan risau. Siapa yang terdotik tadi, saya maafkan dah, jangan risau, kan? Tingginya dia, saya maafkan.
Dalam TV nampak gemuk, kau hajar. Tapi saya maafkan. Saya maafkan juga. Saya maaf juga, tak ada masalah tu. Tak simpan dalam hati. Okey. Kan? Jadi tu dia. Jaga lidah kita. Kedua, jaga apa? Jaga hati kita. Jangan sangka-sangka buruk dengan orang. Jangan fitnah orang. Jangan kita dongki. Dongki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Jangan kita tamak, jangan kita sombong. Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Kemudian jaga mata kita. Tengok benda-benda yang baik. Jangan tengok drama je. Kan? Kadang-kadang sekarang ni semua kat ujung jari, semua kat handphone. Tutup dulu, jangan tengok TV sangat. Sekarang tutup TV kat handphone ada. Macam-macam, tiba-tiba dah berbuka ayat dia. Tiba-tiba dah buka. Macam-macam cerita, drama Korea, drama Indon, semua tengok. Kan? Tengok drama Melayu sampai emosi terganggu tu. Punya marah dia dekat Ustaz Hamadi tu. Saya tak tengok, saya dengar macam tu lah. Kan? Tapi last kali saya difahamkan dia ditikam oleh Aisyah tu. Tak tengok, tapi dengar macam tu lah cerita. Kan? Jadi makna kata penumpuan kita kan, mata kita jaga. Apa lagi? Perut kita pastikan benda yang halal, yang kualiti, yang elok kita makan. Alhamdulillah bulan Ramadan paling banyak kita menelan buah tamar berbanding bulan lain kan. Sedangkan tu latihan. Nabi kata barang siapa yang mengamalkan buah tamar 7 biji setiap hari, maka akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Nabi dah sebut setiap hari tu, bukannya Ramadan aja. Kita Ramadan tiba, mulalah tamar. Mulalah tolonga Yusuf Tayo. Nazak-nazak iklan tu tuan-tuan. Yusuf Tayo. Pagi raya meninggal kawan tu. Dah tak dengar suara lagi dah. Tiba-tiba puasa tahun ni tak dengar lagi. Lah hidup lagi. Kan? Sedangkan buah tamar ni kena amal lagi-lagi. Kan? Dua makanan sunnah yang memang kena ada kalau kita nak ikut Nabi kan. Pertama buah tamar, yang kedua madu. Orang perempuan kena faham benda ni betul-betul. Pertama buah tamar, kedua madu. Faham orang perempuan? Bagus. Ya, madu labah biar torang sikit cakap kan. Kan? Ya. Jadi lepas tu apa lagi? Selepas perut jaga apa? Jaga tangan kita. Tangan ni banyak tolong orang bulan puasa ni. Yang nampak orang susah bantu. Nampak budak tu susah bawa karung tu, sumbek duit. Jangan sonyom ni. Silakan dek. Hulu pun tidak. Pergi cucuk duit dekat mesin ATM. Tadi masuk cucuk tak ada nampak orang. Keluar dah ada budak pegang tabung. Ya Allah, mana datang budak ni? Dia macam ada ilmu lah kan, menjelma dia lah. Dan jadi bagilah ni, jangan ni tanya banyak, kau daripada mana ni, kau ni tabung ni ada kebenaran tak, ada surat tak, semua tanya. Bagus ni, kau datang berapa orang ni, kau ni dapat kebenaran kau datang sini ni, ada siapa hantar kau ni, ada tak orang tu yang berumur 15 tahun ke atas yang bimbing kau bawa sampai sini, ada tak? Tanya lepas setengah jam. Assalamualaikum, 1 sen pun tak bagi. Tanya banyak macam siasatan apa lah kan. Tu masalah tu kan. Tangan kita bantu. Nampak ada apa? Nampak ada yang memerlukan. Ni bulan-bulan Ramadan ni nak pula nak kerja Lailatul Qadar kan. Malam ni kita masak. Orang perempuan dia pandai masak apa? Goreng mihun, goreng mi kuning, goreng mi goreng jantan. Mi goreng jantan ni makna ada telur. Dia mi goreng jantan tu kan. Dia goreng mi goreng jantan dia bungkus, dia packing 30 packing, dia hantar ke rumah anak yatim. Macam tu lah. Hantar. Kena pula niat kerana Allah. Kena pula malam tu Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Balak. Kan susah mana tuan-tuan. Kita yang fikir-fikir nak baik-baik ni susah mana kan. Macam malam ni bukan susah. Tiba-tiba karung datang. Punya senang kan. Tak payah kita cari tabung dah. Karung datang kat kita. Kan? Sumek je. Tuan-tuan kalau tak nak pening kepala, masuk 100. Kan. Dalam surah Al-Imran ayat 92 tu Allah Ta'ala dah bagi tahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Tengok dalam beg duit kita, antara RM5 dengan RM100, mana kita sayang? RM5. Bagi RM5. Nampak? Cara dah. RM100 saya tak sayang Ustaz, tu saya biar dalam beg tu. Cihayat kan. Tak kisah. Baik sebelum kau jawab, baik aku jawab dulu. Bagi RM5 tu kan. Masuk. Sumbek.
bagi sedekah, bantu kan, bantulah mana susah. Saya baru-baru ni ceramah dekat kat Kelang di Shah Alam, lancarkan dana satu masjid di Kelang ni, kos pembinaannya 9.6 juta pembinaan masjid tu. Tapi yang bagus malam tu dia umumkan bahawa kutipan dana tinggal hanya lagi 800,000 je, belum cukup. Maknanya 8 juta lebih. Makna orang Islam ni bila dia nak menyumbang dia boleh dapat. Jadi kita ya, jangan fikir alah aku bagi RM1. Tak apa bagi. Tapi kita kenalah tetapkan standard kita. Awal bulan RM1, tengah bulan RM1, hujung bulan RM1, umum bonus 450 pun RM1 kan. Mempertahankan keseringgitannya, tak habis-habis. Cuba kita rasul lain sikit. Bulan Ramadan ni kan sumbang makanan. Oh salah kan, poi ke bazar Ramadan tu, dek kari pap ni bungkus semua. Oh mak dia punya tegas tu kan, dia punya confident ni bersungguh nak cakap, dek kari pap ni bungkus semua. Oh budak tu, bang dalam kereta ada lagi yang ni aja. Wah dia kawan tu siap cerita stok dalam kereta ada lagi ni kan, yang tu aja bungkus asing dengan 5, ambil balik sampai hantar kat masjid. Imam, yang ni saya sedekah untuk orang masjid. Nampak? Kita nak sedekah 6 makanan ni elok sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka tu bukan sedekah, tu nama pelupusan sisa pepejal. Benda kau tak habis kau bagi ke orang kan. Ya tuan-tuan, fakta yang paling menakutkan kita, bukan menakutkan lah, macam malu pun ada juga lah. Menurut kajian di Malaysia, kira-kira 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan. Sepanjang bulan Ramadan 270,000 tan makanan yang belum diusik dibuang. Bayangkan tu. Tahu tak tahu? Kita ni hari pertama dah tahu dah beli banyak kan, beli banyak tak habis. Esok tu beli lagi banyak macam tu. Boleh bayang tak tahap bangap kepala tu, tak boleh fikir tu. Bukan orang sini lah, tempat lain bangap, jadi bangang lah kira cerita yang tu kan. Payah benar cakap kan, ayat kan. Cik dah tahu tak habis, besok kurangkan lah, tak habis lagi, kurangkan lagi. Nampak? Barulah nampak cerdik sikit-sikit kan. Beli banyak-banyak tak apa, rezeki tu. Belum cerita orang yang menambah syarat sah puasa. Aku kalau tak ada roti john tak sah. Apa hal kan, memandai kan. Iya kan, itu tangan sumbang, kita menyumbang, kita bantu orang kan. Begitu juga seterusnya, kita jaga apa? Seterusnya jaga dari segi langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tu yang kita datang ke sini kan. Ni duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi kata apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Nampak? Kita datang majlis ilmu ni, taman syurga ni. Saya ceramah di Tawau, saya dengan Ustaz Don dengan duduk masa tu, ternampak ada satu budak pakai t-shirt, jom datang majlis ilmu. Dekat belakang ada hashtag pergi syurga balik hari. Bagus budak tu. Monong saya dengan Ustaz Don baca tulisan, oh iya betul lah, tak iya pula lah kan. Kita datang sekejap lagi balik kan, balik hari nama tu, besok datang lagi kan. Bukan senang tuan-tuan. Kekuatan diperlukan. Lepas tarawih tunggu pula majlis ilmu. Dah lah dia dah boleh hidup dah dalam majlis ilmu ni kan, tabung lalu dia bertahan lagi tu. Nampak? Ada orang tu dia bertahan tak mengulur tu kan, tabung lalu, karung lalu, tapi dia relax, dia istiqamah dengan buat muka selamba. Budak tu pun tak tahu dia ni nak bagi ke tak nak bagi kan. Tak apa lah tuan-tuan, mana yang kita boleh sumbang kita sumbang lah. Jaga langkah kita, melangkah tempat-tempat yang baik. Dan begitu juga yang ketujuhnya, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Khauf Rabbul Jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, latihan takwa, a'mal lebih tanzil, beramal dengan apa yang turunkan oleh Allah. Kita tadarus kan, kita mengaji. Bulan puasa jumpa kan, tadarus. Bulan lain mengajilah. Tak salah kita tak pandai ngaji tuan-tuan, tak salah. Tapi kalau tiap-tiap tahun tak pandai, itu memang salah kita. Dah habis bulan puasa ni, dah tahu tak pandai, pergilah belajar ngaji.
Ustaz Piramli kan dah tunjuk dalam kitab Pendekar Bujang Lapuk. Ustazah Rosia Timah mengajar. Salah seorang anak murid dia jawab jin mata toncet kan. Kita gelak masa tu. Kita gelak. Tetapi rupa-rupanya hari ni budak-budak orang-orang tua belajar mengaji. Tak heran. Belajarlah tuan-tuan. Nak bagi mesej jangan malu kita walaupun tua kita belajar. Tetapi yang paling malu adalah dah lah tak pandai tapi tak nak belajar. Belajar. Kan? Apa lagi? Tarawih. Alhamdulillah. Malam ni baik 8. Kan? Ada setengah hari baik 10. Negeri 9 dia baik 10. Ada 8, 10 dan 20. Pilih. Adab ikut salat sunat tarawih ni ikut pada mula sampai habis. Kan? Ni alhamdulillah ramai datang sini. Ui, sini lambik ada satu tompek cenia. ECRL. Pukul 9 suku tapau siap dengan doa sekali. Ramai lah yang datang. Ramai lah weh. Itulah aku dah cakap. Ramai orang datang sini kita tak tahu. Yang ramai-ramai ni tak tahu yang imam tu dah popular tahun lepas. Jadi dia dah diimport pergi masjid lain. Yang tinggal imam lama. Allahu Akbar. Ui, betul ke ni surah wewe dia. Macam salah ya. Yolah kau dengarlah dulu sampai habis. Dia pun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum ni dalam hati confirm salah surau tu. Habis bagi salam tak boleh jadi ni weh. Ini baru isyak ni belum tarawih. Jangan naklah laju nak pergi mana. Dia kalau boleh nak cari imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Bagus imam ni. Ini imam kita tu. Apa bondo bagus macam tu. Fatihah pun tak sampai nak baca, nak laju nak pergi mana? Relax aja. Kan? Ada setengah tompek tu tuan-tuan. Ada yang imam yang kocek hati tu. Ada. Bila dicadangkan imam tu dah tak apa sihat, dah tak berapa terdaya, dicadangkanlah ada imam-imam hari tertentu gile-gile kocik hati tu. Tak payah nak kocik hati. Kita yang muda-muda pun kadang tak tahan, kena gile-gile juga. Jangan main-main. Bulan Ramadan ni kalau pula kita buka puasa tadi makan banyak, malain macam ragam lah semayang tu. Imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Apa pula kena sonyap lah imam ni kan? Ya. Tapi tuan-tuan macam sini okey steady. Tadi nampak tadi imam import okey kan. Tuan-tuan okey lah tu. Dapat imam yang dah tak berapa orang, bacaan tak berapa jelas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil Bismillah. Sami Allah halimah hamidah. Limah ada, midah ada. Dah lah limah tu melatah. Menyaut limah tu ke belakang tu kan. Yang tu elok tukarlah. Yang tu dah tak berapa jelas gigi, tak apa cukup kan. Ya tuan-tuan. Yang penting apa lagi Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala bagi bulan puasa ni yang penting apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan. Jangan samakan dengan malam 7 likur. Tak sama tuan. Kita ni malam 7 likur ni buat apa? Kita pasang berita, hibur je kan. Kenapa pula? Biar rumah kita terang, bercahaya, malaikat nampak rumah kita. Mak dia cakap. Dia ingat malaikat rabun macam dia. Kan? Kita beribadah yang malaikat tahu tu, turun dia. Pergi dia catat segala amalan kita. Hiduplah. Kan kita dah menghampiri 10 malam terakhir. Besar cabaran ni 10 malam terakhir ni. Sebab 10 malam terakhir ni dia bertombong dengan malam Lailatul Qamda. Dia bertombong tuan-tuan kan. Hanya di Qamda. Ya Allahu Akbar. Parah tuan kan. Itu sebabnya beza kita ni kan.
Kita kena kuatkan semangat kita. Tapi alhamdulillah dekat sini nampak cara belum menampakkan tanda-tanda surut. Okey, maintain dia. Ada setengah tompek tu makin lama mungkin tak ada, makin lama mungkin tak ada. Yang sakit-sakit yang duduk kat kursi semayang tu, kursi tu makin lama mungkin ke depan. Sudah hanya kursi tu belakang imam, tak comel imam. Kan? Nah, tu sebab kita maintain istiqamah. Tahun ni kalau belum ponteng lagi, jangan ponteng. Kan? Kita tak ada, jangan ponteng, rugi kita. Itu sebab tajuk ni, andai ku tahu ini Ramadan yang terakhir. Buat betul-betul tuan-tuan. Kono pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kan? Malam Lailatul Qadar ni, Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kita convert jadi tahun bersamaan 83 tahun. 3 bulan lebih. 83.33333. Contohnya lah, katalah Allah Ta'ala cabut nyawa saya tahun ni. Kan? 41 tahun. Mati 41 tahun, ada balance lagi 42 tahun. Faham tak? Macam tu makna mudah-mudahan dapatlah jumpa. So jangan paning-paning kepala. Dikatakan menghidupkan malam tu, kita sembahyang isyak dan subuh pun dia dikatakan menghidupkan sepanjang malam. Dan satu hadis sebut. Jadi kita jaga 5 solat 10 malam terakhir. Apa dia? Maghrib, isyak, tarawih, witir, subuh, jaga tu 10 malam itu je. Jaga tu betul-betul. Paling tidak lah, kan, kau rajin lagi buatlah, kan, tahajud ke bangun pagi tu lagi baik lah. Tapi paling tidak 10 malam terakhir yang tu jaga. Jangan kita poning-poning kepala, malam tadi Lailatul Qadar aku nampak lah. Orang kalau jumpa Lailatul Qadar ni, dia tak cerita dengan orang, aku nampak pokok tu sujud. Memang betul lah hadis tu, tanda-tanda antaranya ke tumbuh-tumbuhan seolah-olah bersujud, seolah-olah, iyo aku nampak ke simpang tak. Besok tu majlis pembenaran dipunggah pokok tu tumbang, bukan sujud no. Kan, jangan poning-poning kepala, kan. Kita ibadah je. Ibadah 10 malam terakhir, takkan satu malam pun tak kono. Kan? Buat betul-betul tuan-tuan. Ya, begitu juga seterusnya latihan takwa ni qanaah, berpada dengannya sedikit, jangan kita membazir. Jangan kita membazir. Kan? Jangan kita membazir, kita menyumbang, kita tolong orang, kan? Nabi paling cepet bersedekah, lebih cepet daripada angin yang dikirim. Jadi tadi tuan-tuan dah bersedekah, alhamdulillah. Dan begitu juga yang keempatnya, persediaan untuk hari kebangkitan. Kita bersedia tuan-tuan, hidup kita sementara sifatnya. Bayangkan ketika Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ditunjukkan bagaimana keadaan perempuan tua yang bongkok 3 tu. Jibril kata itulah dunia, tunggu masa nak kiamat. Bayangkanlah, zaman Nabi dah kata dunia tu tua, ini kan pula zaman kita ni lagi dokek nak kiamat tu. Tanda-tanda dah banyak, kan. Yang perempuan sibuk nak jadi lelaki, yang lelaki sibuk nak jadi perempuan, dahlah jantan nak jadi perempuan. Lepas tu keluarlah YouTube tu, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Kau pijak kau tahulah. Orang perempuan yang boleh beranak mengandung pun tak ada heboh buat pengumuman macam tu. Nampak benar lah kau tu bukan perempuan. Ya? Saya tak cakap orang sini ni tahu orang mana dah. Macam tu lah perangai, tuan-tuan. Jadi kita ni bersedia, kan, bersedia. Tu sebabnya kalau saya sebut awal tadi, jangan panjang cita-cita. Kita kena hidup dengan apa yang kita. Nabi pernah lukis satu garisan dekat tanah, Nabi tunjuk kat sahabat. Nabi buat satu garisan panjang macam ni. Nabi buat satu garisan panjang. Lepas tu dekat garisan tu Nabi buat satu petak yang bersangkut dekat garisan tu. Satu petak. Kemudian Nabi cakar-cakar dekat dalam petak tu. Nabi huraikan, maksud garisan panjang tu, itulah cita-cita manusia. Tak pernah habis. Nak buat ni, nak itu, nak ni, nak ni. Sedangkan umur dia setakat yang petak kecil tadi tu je, setakat tu je umur kita. Yang dia cakar-cakar tu lah ujian, dugaan, cabaran kita dalam hidup kita, yang kita kena sabar banyak-banyak. Tu sebab hiduplah dengan kita, maknanya hiduplah dengan andaian kita ni akan mati bila-bila masuk. Maka kita akan beribadah sesungguhnya. Buat yang terbaik dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan Ramadan kali ni jadi milik kita. Maka kesimpulannya, kesimpulan makna nak habis tu. Kesimpulannya, saya bawa 3 jenis binatang. Pertama, ayam mengeram telur. Ayam mengeram telur tak makan, tak minum seminggu lebih, 2 minggu, sebab nak pastikan kualiti telur tu. Akhirnya bila telur tu menetas, ya, keluar anak ayam yang comel-comel. Kedua, ulet dalam kepompong.
Ulat dalam kepompong tu tak keluar dia duduk dalam tu, tak makan, tak minum berminggu-minggu, akhirnya keluar jadi rama-rama yang cantik warnanya. Dan begitu juga ular tedung sela, menurut kajian bersalin kulit, dia tak makan tak minum selama 3 bulan. Ular sawo nak bersalin kulit, ular sawo tengok saiz, dia bersalin kulit, dia tak makan tak minum selama 8 bulan ke 12 bulan. Bayangkan setahun puasa. Boleh bayang tak dia punya Allah Malaka Sumna dia macam mana? Itu yang lambu sekor dia boleh talan tu, kan? Tapi apa hasilnya? Tedung selang dengan ular sawo tadi, kulit dia bersisik-sisik, cantik, berkilat. Kesimpulan nak bagi tahu apa? Puasa sepatutnya menjadikan kita lebih baik, ya, menjadikan akhlak kita lebih cantik. Dia bukan sekarang tu sebab ada orang bulan puasa jadi baik dia, tiba-tiba pakai tudung, kan? Tiba-tiba tak pernah nampak datang semayang, tiba-tiba ada muka dia. Uish, kalau ikut polik lah, hari pertama tu ramai yang pengsan sebab terperanjat. Hui tak, hui sebab tak pernah nampak muka tu. Tapi bulan Ramadan tak ada apa yang heran. Tetapi klimaks penentuan dia waktu graduasi 1 Syawal. Hari convocation ni pada pagi Syawal, masa itulah nak tengok perangai dia. Orang yang selama ni sebulan jaga solat, tiba-tiba pagi raya habis. Hari tu tak jaga solat. Masuk pula hari raya kedua atau yang ketiga tu, masuklah ada hari Jumaat, dah tak sembahyang Jumaat pula. Dah habis Jumaat ke? Dia boleh tanya pula, punya tauruk makan lomang sampai terlupa nak sembahyang. Masa tu dah tak jaga aurat dah. Buka tudung depan semua saudara mara dia tu, kan ada yang bukan murim yang dia tu haram untuk dia tunjukkan aurat dia tu, dia tunjuk. Melambak tidur tengah-tengah ruang tamu tu, kan macam-macam, bersalam dengan orang yang tak sepatut dia salam. Tu semua tu cuba tengok balik, kan? Tu sebab kena jaga elok-elok, kan? Maintain. Satu lagi, mencarum saham insurans dalam kubur. Sebab bila masuk dalam kubur, malaikat nak pukul kepala, tiba malaikat satu lagi, jangan, kenapa pula? Dia ni rajin mengaji, rajin zikir, bulan puasa kita banyak mengaji. Kalau macam tu kita bantai perut dia, jangan, kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat, rupanya dah habis puasa Ramadan, dia sambung pula puasa 6, sambung puasa Senin Khamis. Kalau macam tu kita bantai kaki dia, jangan, kenapa? Dia ni rajin qiyamul lail, bangun malam beribadah. Qiyamul lail ni ada agak bangun koncing tidur balik, tu tak kira bangun beribadah, tuan-tuan. Tu sebabnya tuan-tuan, bangun sahur senang ya. Kalau nak selera makan, bangun awal sikit, mandi, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Lepas tu baru tuan-tuan makan, insya-Allah selera tuan-tuan makan. Ini bangun terus makan ni, itu muka macam nak kena tinju tu. Apa bodoh lah laki aku ni cakap, kan? Itulah tuan-tuan. Jadi rasuk cukup setakat tu, insya-Allah. Terima kasih banyak atas kesudian tuan-tuan mendengar pada malam ini. Sama-sama lah kita sampaikan mana yang baik itu, insya-Allah. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu mempunyai kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.